biar dulu. Bila mata okey, baru bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelai-pelai semua? Saya mendoakan agar sehat walafiat. Apa khabar Rubidin, Ediksi-Tiksi, salam perjuangan. Terima kasih Saudara Marsapa alias Dear MJ. Salam Syaf Offspring, salam semua sihat. Rabang Tebing bin Kulub, ini bukan Rabang ya saudara, Raban Tebin. Kalau bahasa orang Perak dia panggil Raban Tebin. Azwan Ali, Jeffrey Abdullah, Zulplot, Nur Azwa, Syuami Musa, Muhammad Zamri Ismail, Fazah, Nur Hisham, Azhar Muhammad, Haziq, Raja Kamal, Raja Bazian. Kalau saudara dapat sila kalau suara saya dengar tu minta like lah dan share dengan kawan ya. Sebab malam ini ada perkongsian beberapa perkara. Duhai. Rahman Bakar, apa khabar Saudara Rahman? Saudara Rashid, Puan Rashidah Ahmad, Murni, Ibrahim Cik Muda, Syamimin, Syarul Azwan, Moses Puso, Badrul Hisham, Nazil Hashim. Apa khabar Pak Nazil? Saya lupa beritahu Pak Nazil, pantun Pak Nazil hilang. Duhai, nak buat macam mana? Mungkin betul Pak Nazil boleh kirim besok gamaknya. Assalamualaikum saudara. Hari ini seperti biasa, saya tidak pernah untuk culas. Culas tu artinya tidak akan engkar, untuk sentiasa bersiaran dengan saudara, bertemu dengan saudara, memberi pencerahan apa yang dapatan saya dan apa yang saya tahu ya. Rosia, Amy, Amirul Azwan, Saudara Mak Fauzi Buang, Id Azhar, apa khabar? Taram Shah, apa khabar orang Muar? Mudah-mudahan Muar hujan tak sana. Zafran Arif, salam. Rosnin Kurongot daripada Sabah. Laporan COVID hari ini ada kelegaan sedikit. Semalam 1,400, hari ini dia turun 851. Dengan jumlah keseluruhannya ada 67,169 warga yang dijangkiti oleh virus corona, dan kematian adalah seramai 2 orang hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah 365 ya. Yang tertinggi masih lagi di Sabah, walaupun ada pengurangan. Semalam 267, hari ini 229, diikuti oleh Selangor. Semalam 891, hari ini kelegaan 249. Bagaimanapun negeri-negeri yang tiada jangkitan virus corona hari ini adalah Labuan, di Sarawak, Putrajaya, Melaka, Terengganu dan juga Perlis ya. Perlis ni berterusanlah, mudah-mudahan kita mendoakan agar warga Perlis sentiasa sihat. Cuma di Pahang itu agak mengecewakan, tiba-tiba ada satu. Lain-lain tidak ada penambahan. Di Perak semalam 13, hari ini 34. Sesuatu yang agak untuk dunia ini, bahawa kerajaan Great Britain, Great Britain di London mengumumkan bahawa mereka telah pun menemui vaksin untuk rawatan dan juga pencegahan, iaitu kerajaan negara tersebut telah meluluskan penggunaan vaksin Pfizer Biotech COVID-19 untuk rawatan dan pencegahan coronavirus. Kita mendoakan agar vaksin itu dapat sampai ke negara kita, supaya Saudara Zulfaizul sabar ya saudara, saya agar kita dapat mencegah ataupun merawat mereka yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika baginda mengutusnya ke Yaman. Sabda junjungan, dia kata, sungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahlul kitab, iaitu Yahudi dan Nasara ni. Jika kamu sudah mendatangi mereka, maka ajaklah mereka itu mengucap syahadat, bersaksikan bahawa tiada Allah yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah.
Jika mereka mengikuti seruan kamu, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan bagi mereka solat 5 waktu sehari semalam. Ya, itu baginda Rasulullah sentiasa mengingatkan kita. Solat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mengikuti seruan kamu, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang yang tidak ada hijab, iaitu tidak ada sekatan yang menghalang antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah hadis Bukhari yang ke-1401. Status hadis ini adalah sahih. Jadi pengajarannya adalah menjadi tanggungjawab dalam berdakwah untuk menyeru orang ramai supaya beriman pada Allah dan Rasulnya dengan cara mengakui Allah yang menjadikan sekalian alam dan mentadbir sekalian makhluk di samping mentaati seruan dan perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian alam menjadi tanggungjawab orang beriman untuk melaksanakan perintah solat dan wajib, iaitu solat yang wajib 5 kali sehari semalam sebagai tanda ketundukan dan kepatuhan kepada pecinta dengan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu adalah amat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Kalau keasyikan untuk solat itu dah tak ada rasa berat lah. Sebagai pemimpin dan pentadbir, diingatkan agar tidak sekali-kali menyalahgunakan kuasa untuk sebarang kepentingan diri dengan memerah rakyat bawahan, menyakiti mereka serta menzalimi mereka. Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Saudara Osman puasa, ulas sikit tentang Aisina, sebentar lagi sikit lagi. Jadi saudara ingatlah, negara rahmah, ummah sejahtera. Kiriman sabda junjungan ini adalah daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor yang sentiasa menghantar kepada saya dalam kiriman dalam web saya. Dan terima kasih kepada warga Ikram Malaysia Negeri Johor. Ingat saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Dalam keadaan begini hari ini, sekarang ni, saya yakin teman-teman semua dalam dirungi kekecewaan dan kedudukan ekonomi yang teruk. Jadi kalau saudara masih lagi ada peluang untuk berniaga, berniagalah. Dan hantarlah apa-apa saja produk saudara untuk saya war-warkan melalui media sosial ini. Mungkin ada teman-teman yang boleh saling silang menyilang, boleh saling bantu-membantu. Berhubunglah untuk e-commerce yang saya sediakan dalam laman saya. Saya boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. Jangan lupa dia punya tending manis Siti Farehah, ataupun Azhar 017-330-41241. Kalau nak baca buku pun, saya nak kempen untuk beli buku pun, saya rasa hilang semangat. Tapi kalau nak makan bahulu berdal ataupun ini rendang tuk, berhubunglah dengan Azhar 017-330-41241. Saudara, salam penuh kekecewaan impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Bagaimanapun, tajuk perbincangan kita pada malam ini adalah wajarkah gabungan Parti Melayu. Ini permintaan daripada saudara Khairul. Dia kata, Tok, malam ini tolong ulas wajarkah gabungan Parti Melayu yang seharusnya tidak hanya UMNO dan PAS. Ini saya akan ulas sebentar lagi. Pak Nazil, saya minta maaf pada Pak Nazil, pantun Pak Nazil saya kehilangan daripada web saya. Kalaulah ada kesempatan Pak Nazir boleh kirimkan kita untuk kita berkongsi pantun nak buat macam mana dalam keadaan sekarang ni, kita berpantun lah Pak Nazir. Bagaimanapun saudara Jamil Idris masih lagi tega menghantarkan pantunnya kepada saya. Pantun serangkapnya, ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Janganlah Pak Menteri beri pengharapan, tapi semuanya satu pembohongan. Jawabnya, walhasil balik asal nampaknya. Saudara, saya juga ingin kepada teman-teman yang mungkin dalam kedudukan yang okey, yang mereka cuma mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi bagi mereka. Saya mengharapkan agar kita tidak memandang kecil kepada mereka yang menanti mutakhir tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi janganlah kita kecam mereka yang tak sabar tu. Kerana kita cuba merasakan, sebab kita tidak berada dalam kasut mereka. Mungkin dengan pengeluaran akaun satu itu ibarat menjamu nyawa bagi mereka. Siapa tahu kan? Jadi saudara, sebab itu kalau saudara janganlah saudara memperkecilkan kalau orang tiap malam bercakap tentang kumpulan wang simpanan pekerja ini. Lain tak ada dan tidak. Bagi kita kena merasai mereka. Saya sendiri hari ini, walaupun saya berkemampuan untuk makan,
saya berkemampuan untuk naik MRT ataupun LRT, tapi saya terasa sangat-sangat. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, kumpulan wang sebenar pekerja ni putar pusing. Akhirnya air sinar kena kencing lagi. Itulah semalam saya nyatakan bahawa apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib, saya dah dapat gambaran seolah-olah beliau tentulah dapat tahu keadaannya. Ya, Saudara Osman Mansur, Saudara Mat Zain Omar, Shah Osprey, Saudara Mat Fairul Anwar. So Zubaidi masih sempat mengirim bunga kepada saya, ya. Sebab sebenarnya bila saya baca, ya, saya beri penjelasan, kategori 1 katanya. Ini kategori 1. Ini air sinar ni, saya baca beri pencerahan. Cuma boleh diminta di pohon mula hidup 1 Disember. Bukannya immediate. 21 Disember, tunggu 3 minggu lagi. Ini betul-betul mereka menghina rakyat. Saya pun tak tahu. Mula hidup 1 Disember baru boleh memohon. Tapi kelulusan secara automatik tanpa perlu dokumen. Kononnya ini untuk kategori 1. Berdasarkan data dalam Kumpulan Semua Pekerja, pemohon melalui email isinar@kwsp.gov. Mulai hidup Disember, dan pembayaran, ini saya marah, hanya akan dibayar pada pertengahan Januari. Gila ke apa dia orang ni? Rakyat tengah menderita sekarang ni. Saya pun tak faham lah mereka yang membuat dasar yang berada di Kumpulan Wang Sebenar Pekerja, mereka yang dianjung kuasa itu, tak pernah terfikir kepada rakyat. Permohonan mulai Disember 21, 3 minggu lagi. Kalau diluluskan pun pada pertengahan Januari, sebulan setengah lagi rakyat tak makan. Ini yang saya tak boleh tahan. Saya sedih sebenarnya. Saya merasakan soal kita dipermainkan, dipersendakan. Apa yang dilontarkan permintaan Datuk Seri Najib Tun Razak tak pandang langsung. Apa yang dilontarkan oleh Presiden UMNO sewaktu beliau berucap pada hari terakhir dalam pembentangan bajet, langsung pun tak pandang. Saya akan berusaha mencari Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya nak cari nak jumpa dia. Apa tindakannya? Kemudian dia kata untuk kategori kedua, untuk ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan 3% dan perlu mempunyai dokumen, kita minta one off. Dia kata status permohonan akan dibuat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Prosesnya, ya Allah, ya Tuhanku. Dan ahli yang mempunyai akaun di bawah 100,000 dalam akaun 1 boleh mohon sehingga 10,000. Kononnya, kalau bawah daripada 100,000 boleh minta 10,000. Tetapi bayarannya adalah berperingkat juga. Ini yang saya katakan, dia kencing satu negara. Habis rakyat semua kena kencing. Cuma dia kata boleh bayar 10,000, tapi permulaan 5,000. Dan dia akan bayar secara beransuran. Ahli yang punya baki 1,000 boleh buat pengeluaran maksimum 10%. Mana kalau punya baki lebih daripada 100,000, 10%. Artinya maksimanya adalah sejumlah 60,000. Itu pun pengeluaran pertama 10,000 bulanan. Itu bagi mereka yang kaya. Yang saya persoalkan sekarang ini, bagaimana dengan rakyat yang sekarang dah hilang pekerjaan? Rakyat yang tidak punya apa-apa lagi, menaruh pengharapan sebegitu tinggi apabila Tengku Zafrul mengumumkan bahawa kerajaan sedar, kerajaan akan bersetuju untuk pengeluaran 10,000 one off. Kita sedar kalau mereka yang punya simpanan di bawah 10,000 tu, bukanlah kita minta 10,000, bagi 50% pun tak apa. One off, okey. Tapi jangan dipersendakan. Kalau bawah simpanan 10,000 boleh keluar 9,900. Jadi mesti ada RM100 lagi tu, kononnya untuk tambahan bunga dan sebagainya. Saya kadang begini memang saya tidak boleh. Saya dah berpeluh ni saudara. Saya bila baca ni daripada petang tadi, saya baca kenyataan begitu, akhirnya kita dipersendakan lagi. Terima kasihlah pimpinan kerajaan. Cuma saya melihat bahawa saya mendengarlah ada kemungkinan sesuatu akan berlaku minggu depan, tak kena gaya besok. Saya rasa mungkin Datuk Seri Najib akan bila kata-kata, sebab jangan lupa kita dah memberi kata dua. Kalau isu kumpulan wang sebenar pekerja tidak dijalankan dengan tuntas, kita akan menarik sokongan. Dan saya mendapat tahu bahawa ada kemungkinan beberapa orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan menarik sokongan. Itu yang saya dapat tahu. Dan mungkinlah juga ada menteri yang tak jawatan. Sebab mereka juga merasa macam kita juga. Kita tunggulah sama-sama. Tapi bagi saya masalah ini bukan
bukanlah masalah yang nak perhati macam mana. Sebab itu bila Kementerian Kewangan mengeluarkan kenyataan, ini satu hal lagi. Dia kata Grant Kas Prihatin JKP 20 yang dibuka mulai 7 hingga 21 Disember. Ini gerakan sini JKP ini adalah bantuan kewangan secara one off berjumlah RM3 kepada perusahaan kecil. Itu pun kena ada silang, kena cek sana cek sini, mesti cek dengan apa pendaftar syarikat. Ada menunjuk kenapa betul ke, kena cek dengan lembaga hasil dalam negeri. Tak ada, tak dapat lah. Katanya ada RM3,000. Dan sekarang ni masalah sekarang yang saya lihat sebenar-benarnya, nak tunggu duit perhatian daripada kerajaan tak ada. Selagi bajet tak diluluskan. Bajet hanya akan diluluskan di Dewan Rakyat pada 19 Disember. Daripada 19 Disember dibawa ke Dewan Negara. Dewan Negara mungkin seminggu atau 2 minggu. Selepas Dewan Negara bawa pada diluluskan, baru dihantar Lebutan Agung untuk ditandatangani. Baru boleh digunakan wang itu. Sebab bajet ini untuk tahun 2021. Artinya tahun depan juga. Saya nak makan apa ni? Apa? Kalau macam ni saya kata jangan. Ada yang kata nak membuat, jangan. Sebab apa? Kalau saudara nak datang ke Kuala Lumpur, nak pergi 1,000 pejabat kumpulan masa bekerja, menggunakan tambang. Bukan boleh dapat apa pun. Bolehlah melampiaskan amarah kita. Sekadar nak beli batu. Sekadar nak beli buah pisang. Sekadar nak beli buah pelik. Ada pejabat kumpulan masa bekerja. Ataupun saya baca dalam laman tu. So, Datuk Zahid yang buat surat Tak Muhyiddin bersetuju pengeluaran bersyarat kumpulan nasional. Saya nampak surat itu sebab itu saya katakan kalau cloud lah surat Abang Mak saya dia ni. Saya cari dia nak nanya. Mereka dah betul cakap dah tak sepuluh bikin ni. Apa cerita? Ini masalahnya. Rakyat pun memati janji pemimpin UMNO kepada rakyat. Adakah cakap sepuluh bikin? Kita nak tengok laga-laga sekarang ni. Saudara Nur Azhar, rakyat kena kencing lagi. Sebab itu saya kata memanglah nak buat macam mana parti Pribumi ni adalah lentetan daripada yang dulu. Daripada kerajaan yang lalu kerjanya lain tak ada, nak kencing rakyat je. Hari ini kita kena kencing lagi. Betul lah, saya tak ada simpanan, saya dah tak ada dah, usia saya dah. Tapi anak saya, keluarga saya masih tak dapat lagi. Yang kita mengharapkan wang ini bukan digunakan untuk membeli kenderaan, bukan duit nak beli rumah, bukan duit nak berjoli. Duit ini nak menyambung kehidupan. Dan sepatutnya kerajaan mesti mengeluarkan kerana mereka menjamin bahawa COVID-19 ni akhir dalam masa 6 bulan. Jadi dalam tempoh 6 bulan ini dengan wang kalau dapat RM10,000 tu bolehlah hidup. Saya ni nak hidup macam mana? Kalau nak okey tak ada, nak tunggu sampai bulan Januari. 2 bulan lagi. Semalam saya dapat berita ada orang terpaksa pergi ke supermarket mencuri, kena tangkap. Di Pusat Petani, satu orang kena tangkap kena pergi mencuri susu. Nak buat macam mana? Anak di rumah menangis nak susu, dah tak ada jalan lain. Jadi saya mengingat pertama sekali pasti kawalan saudara, kerana dalam keadaan ini keyakinan saya tentulah jenayah akan meningkat. Kalau rakyat pertama miskin, pertama susah. Jadi kalau agak mencurigakan apa-apa yang berlaku depan rumah saudara, cepat-cepat hubungi pihak polis. Ambillah nombor telefon pejabat polis ataupun balai polis yang merampan. Ambillah nombor telefon mereka. Saya berkata ini boleh berlaku dan kita memohon agar pihak berkuasa dapat menjaga. Jadi dah sangkut tu. Inilah bila sekarang ni bulan tak ada lagi duit lagi, nak tunggu jual aset Rahim Abdullah. Saya berkeyakinan begitu. Saya berkeyakinan itu benar-benar. Tapi buat saran ambil tak ada duit. Ada duit. Kenapa rakyat disusahkan? Persoalan saya, kenapa kamu sanggup mempermainkan lain ke saya? Saya tak boleh. Kamu yang berada
salah Ridwan dari BN, akhirnya apa yang mereka marah kepada UMNO. Rakyat marah ni rakyat mereka tanya sangkut-sangkut. Inilah mereka, saya dah buat begitu. Duit rakyat ini duit yang rakyat simpan dalam tabungan. Kan tak apa ambil, kamu buatlah, kamu usahakanlah dengan penuh keikhlasan. Rakyat menyumbang dia punya gaji dia 11% dan 12%, jika tambah toko lagi 14%, ada lebih kurang 20% masuk dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Wang itu dikumpulkan, disatukan. Kamu nak laburlah. Tak cerita pada rakyat pun tak kisah. Cuma tiap-tiap tahun buat pengumuman, penyimpan kumpulan simpanan pekerja dapat 10% ataupun 6%. Jalankan. Cuma sekarang ini rakyat tak ada duit. Jadi saudara jangan ketawakan teman-teman kita yang tak dapat ni, yang sedih ni. Dan boleh dapat hanya bulan Januari. Itu pun kalau bermula daripada 21 Disember ni buat permohonan. Lagi lambat buat permohonan, lagi susah. Kalau sampai 21 Disember tak buat, tunggu 23, bermakna bukan pertengahan Januari, mungkin awal Februari. Aduh, jual lah apa yang ada, lepas nak sesak ni. Saudara Frik Abdullah, tak tahulah saya suara putus-putus lagi. Sangkut ni, ada hal ni. Ni sangkut lah. Ni, aduhai. Tentu saya tahu, tentu mereka akan hack saya tahu. Sebab malam ni, malam untuk pakai hamon lagi ni. Geram sangat ni. So, Saudara Irwan Rahim, lain teruk sangat. Saya tak tahu nak buat macam mana lah. Tapi tak apalah, saya akan bercakap. Ni suara sangkut ni. So, saya merasakan alasan Ganet ini, ada Menteri Ekonomi, takkanlah mereka tak boleh bincang di Kabinet. Saya pun tak tahulah nak buat macam mana. Saya kadang begini, saya rasa tersinggung amat sangat apabila peminda dan rakyat dipermainkan oleh mereka. So itulah keadaannya sebenarnya berhubung dengan sandiwara dan makan diri Dato'. Kalau bajet ni ditolak 26 hari bulan dulu, kerajaan dah mungkin berubah. PM baru dah angkat sumpah, Saudara Arifin Ismail. Betul. Pentadbiran baru dah boleh bergerak dah membetulkan keadaan dan membantu rakyat. Saya bersetuju dengan pandangan Saudara Arifin Ismail. Kalau ini keadaannya, tapi nak buat macam mana? Sandiwara ini sudah makan diri. Saudara Jamil Idris, suara sangkut-sangkut Dato', nak buat macam mana? Yayasan Norid Nazruan sangkut Dato'. Saya walaupun sangkut, saya terus cakap juga. Saya tak pedulilah RBA nak attack ke, saya nak attack lah. Biar saya bercakap sebab saya yakin lepas ini recordednya akan keluar. Itu pengetahuan saya lah. Apa yang saya cakap ini dirakamkan. Ya. Allah. Salah. Nak buat macam mana? So kita nampak gaya, besok kena tengok lah. Tolak belanjawan esok, peringkat jawatan kuasa, buktikan UMNO serius Saudara Nizam. Saya rasa begitu rasanya. Saya cuba berhubung dengan 2-3 orang ahli parlimen. Dia kata siapa nak buat ni, dia tak tahulah siapa yang mulakan. Saya beritahu kepada mereka, kamu jangan fikirkanlah Yang Berhormat, anda punya gaji dan sebagainya. Yang Berhormat tak boleh fikir diri sendiri, kena fikir rakyat. Yang Berhormat, rakyat yang sudah menderita sekarang ni. Kita sekarang dah keadaan begini, nampaknya mereka berdegil. Biarlah dia bertanggungjawab. Biarlah Perdana Menteri nak marah, marahlah pada EPF. Keadaan sekarang ni, saya fikir tak ada lain lah caranya. Saya betul-betul sedih sangat-sangat. Sedih, marah, kecewa. Kerana janji mereka palsu semata-matanya. Janji kosong. Rakyat dikencing. Sebagaimana dia kata dululah. Cuma mereka menangguhkan. Dulu sepatutnya boleh keluar dulu sepatutnya sebelum bajet. Air sinar lah apa semua tu. Tapi ditangguhkan. Jadi dalam penangguhan ini lain tak ada. Akhirnya kencing.
Bukanlah apa-apa, sepatutnya rakyat dah tunggu dengan penuh kesabaran. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu. Nah sekarang ni nak dapat balik ni berbulan ni. Saya memikirkan kerana wang ini hanya akan dapat diperolehi hanya pada bulan Januari. Sekarang ni kita baru masuk 2 Disember. 2 Disember nak habis esok 2 Januari. Tak usah fikirlah nak sambut tahun baru ke apa semua. Tak payah. Tak ada tahun baru dah nampak kayaknya. Saudara bedal petak dalam Datuk, dunia semakin kejam. Jangan tahap sampai saya jadi tekan duit sendiri pun susah nak keluar. Saya kerja elok-elok ditamatkan. Saudara, bukan saudara bedal seorang saja. Ramai yang telah diberhentikan. Ini bukan seorang. Semalam saya dah cakapkan bahawa 2,200 warga Melindo berhenti. Tak ada gaji dah. Macam kerajaan BN dulu memerintah cepat aja bantu rakyat, Datuk. Itu Saudara Mat Syah. Datuk nak pula jika kecemasan pantas buat keputusan bila diberi mandat kuasa memerintah. Ini saya kata mereka tak tahu memerintah. Tidak ada denyut nadi rakyat, tak ada pada mereka. Perasaan rakyat langsung tidak ada. Sepatutnya tangguhkan segala projek. Tangani masalah rakyat dulu. Jangan sampai rakyat kebuluran. Kita bukan negara Biafra. Kita bukan macam negara Angola. Bukan kita tak ada kedudukan, bukan kita tak ada wang, bukan kita tak ada simpanan. Kita punya simpanan. Kenapa tak dikeluarkan? Dalam keadaan sekarang, fikirkanlah, paling tidak pun rakyat ada dia punya tagannya ataupun ada dia punya sesuatu sebagai jaminannya, ada wang daripada kumpulan simpangan pekerja. Kalaulah EPF tak boleh nak keluar duit, okey, kita tengok. Tapi bank negara ambil lah. Atau mereka yang punya wang simpanan sekian banyak, okey, bagi dulu. Tapi akaun mereka ini disegregatekan masa akan datang. Kalau tak, seribu daya. Tak nak, seribu dalih. Ini keadaannya. Jadi Saudara Munir Ahmad, selagi BN tak buat kata putus, tidak lagi menyokong kerajaan yang ada, kena kencing sajalah rakyat. Hari itu BN bagi syarat, tapi kerajaan kononnya terima syarat. Rupa-rupanya kena kencing. Saudara Munir Ahmad, itu keadaannya. Ini bukan BN kena kencing, semua kena kencing. Kita dah mengalami keadaan 22 bulan rakyat kena kencing oleh kerajaan Pakatan Harapan. Okeylah, kita sokonglah kerajaan yang baru ni, yang dipimpin oleh abah kau. Abah lah sangat. Abah, apa benda kalau anak di rumah tak ada nak makan? Tak boleh fikir ke? Bagaimana dengan ahli jawatan kuasa majlis barisan kabinet? Tak ada juga. Aduh, berat, ini berat ni. Saudara Zam Kacung. Tapi bila lihat sidang parlimen, ahli parlimen UMNO khususnya masih tunjuk sokongan walau tahu kerajaan mungkin tipu. Saya tak tahu sebab saya dapat keputusan ni petang tadi. Mungkin selepas Dewan bersidang. Jadi kita kena tunggu besok ni. Mungkin ada ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan mengutarakan persoalan ini. Kalau mereka tak utarakan, saudara sila catatkan nama seorang-seorang. Saudara berada di kawasan masing-masing. Bila mereka memerlukan kita nanti, tahulah kita mengajar mereka. Ini keadaan terdesak ni, bukan sikit. Saya berkeyakinan 8 juta. Ahli UMNO 3.7 juta. Penyokong UMNO ada berapa 3 juta, 6 juta. Ini 8 juta, melibatkan 8 juta bukan isi rumah. 8 juta ketua keluarga. Saya tak tahu apakah ini perancangan mereka untuk memburukkan UMNO, Barisan Nasional, ataupun mau menghukum rakyat. Ini kita bagi bunga, mereka bagi najis pada kita. Rakyat dengan begitu penuh keperhatian buang kerajaan Barisan Nasional, bagi kerajaan Pakatan Harapan. Ini yang mereka berikan. Ini yang mereka berikan balik pada rakyat. 22 bulan kena kencing sepanjangan. 100 manifesto, 1 pun tak boleh pakai. Kemudian rakyat masih lagi berlapang dada. UMNO Barisan Nasional berlapang dada, beri mereka kuasa lagi dan membentuk kerajaan. Bunga-bunganya, habuannya, imbuhannya, beberapa orang ahli UMNO, ahli parlimen UMNO dapat jadi menteri. Cukup sekali itu? Cukupkah balasannya? Sedangkan rakyat terus ditekan.
Dan dengan mereka melakukan benda ini, tentulah rakyat akan marah kepada ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Sebab mereka ramai dalam kerajaan. Begitu juga lantik beramai daripada JLC dan sebagainya. Jangan, dan sebab saya kata mereka sekarang ni seolah-olah memikirkan tembolok masing-masing saja. Kehidupan rakyat tak dipikir langsung. Dalam keadaan begini, tak ada langsung pemikiran. Apalah salahnya kalau keadaan begini, EPF dah bagi tahu. Tentulah Ketua Eksekutif Kumpulan Wan Sebenar Pekerja bagi tahu kepada Perdana Menteri, bagi tahu kepada Menteri Kewangan bahawa keadaannya kita boleh keluarkan bulan Disember atau Januari atau Februari. Tak mengapa, 3 bulan ini, maka semua nama-nama ini dimasukkan dalam keyboard. Tetapi untuk awalnya, pendahuluannya, bagi dulu. Bukan tak boleh. Apakah ini mau membuktikan bahawa kerajaan hari ini tidak punya wang? So kalau kamu nak cakap benda itu, nak bajet. Buat apa bajet 324 bilion? Untuk apa? Dah tak guna. Cakap kosong. Otak kare, kata orang Perak. Tak ada langsung. Saya nampak logikanya mereka mampu untuk melaksanakan apa yang dibincangkan dalam bajet. Nak buat itu 300 juta, nak buat itu 30 bilion. Ini projek itu 322 bilion. Sedangkan yang ini duit ni memang dah ada di situ. Duit itu sebab saya dah bagi tahu. Duit ini diikat, kita tahu. Bukan kita tak tahu, bukan rakyat tak tahu. Jangan mereka nak jual temberang pada rakyat. Saban malam kita bagi tahu. Bahawa kita tahu wang yang kita simpan dalam Kumpulan Wan Sebenar Pekerja ini dilaburkan dan kita tak pernah bising. Kamu laburkan melalui beli bond kerajaan, okey. Kamu laburkan dalam syarikat-syarikat tertentu yang ada dengan JLC kerajaan, okey. Tapi dalam keadaan hujan sekarang ini, bukan minta banyak pun. Sepatutnya dah dikira lah. Ini lepas satu pembuangan. Dulu kata yang simpan bawah RM1,000 ada 30%. Takkanlah daripada 8 juta manusia, 8 juta pencarum, ini 32%. 8 kali 24, 2 juta lebih yang simpanan dalam EPF ada 1,000 saja. Kemudian di bawah 3,500 tu ada yang tambahan. Jadi artinya yang simpan atas daripada 10,000 ni tidak sampai pun dalam 20%. Ini awal-awal saya dah tengok benda ni, awal-awal sudah ada unsur-unsur pembohongan, unsur-unsur mereka mengelirukan rakyat. Kemudian kita buatlah sinar, tak ada sinar dah. Sekarang ni rakyat bukan nak apa, nak hidup. Masalah sekarang ni bukan nak duit untuk menyambung kehidupan. Nak beli susu anak, nak beli makanan, bukan nak beli pakai baju, tidak. Bukan nak sambut Christmas. Kalau saya kata bangang ni, orang marah kat saya. Kenapa tidak ada keprihatinan langsung pada pimpinan? Pimpinan langsung tak ada langsung jiwa. Takkanlah mereka berperangai macam orang bank. Ini soal bank satu hal lagi ni. Kereta dah mulai ni kena tarik. Isu moratorium tak selesai lagi. Tidak ada lagi keluaran daripada Kementerian Kewangan. Belum ada lagi kepada pihak-pihak bank. Cuma rakyat dah mulalah apply. Minta, menyembahlah pengurus-pengurus bank itu, tolonglah, saya tak nak bayar apa semua. Masuklah dalam dia punya permohonan. Tapi belum tahu lagi sebab tidak ada campur tangan kerajaan. Sebab itu saya kata dalam keadaan sekarang ni, kerajaan kena campur tangan. Ini krisis. It is worse than COVID-19. Kamu bercakap soal bajet ini untuk menangani COVID-19. Nak bajet apa bendanya? Yang ini, krisis yang ini lebih teruk sekarang ni. Sebab rakyat tak ada pendapatan. Kerja tak ada, berniaga tak boleh, apa pun tak ada. Tadi saya cubalah pergi ke Kuala Lumpur, saya tengok sepanjang jalan. Sepi. Astaghfirullahalazim. Kenapalah mereka buat begitu? Jadi saudara Mak Syahid, Menteri Islam lagi kuat kencing daripada Menteri PH. Buat malu. Saya untuk saya mengutuk sama orang Islam ni tak mampulah saya, tapi jauh di sudut hati saya kata beginikah cara mereka. Kamu tunggulah. Kalau kamu melakukan tindakan sebegini pada rakyat, kamu jangan ingat hari ini kamu punya kuasa. Kuasa kamu bila-bila masa Allah SWT boleh tarik. Jangan lupa kuasa Allah SWT, dan kamu akan ditanya nanti apabila kamu berada di alam akhirat nanti. Kamu akan ditanya sewaktu kamu punya kuasa, apa yang kamu lakukan pada bangsa kamu sendiri, apa yang kamu lakukan kepada umat Islam.
Kenapa kamu mengecewakan mereka? Kamu memberikan harapan yang begitu tinggi. Mereka menggantung harapan, bersabar daripada sehari ke sehari, daripada sehari ke sehari. Akhirnya ini jawapan kau bagi. Saudara Syed Muzaffar Syed Zainal, apa yang susah Datuk? Aduh, lajulah, tak dapat. Saya tidak membenci sesiapa. Tidak terlintas di hati saya untuk membenci siapa. Tidak terlintas di hati saya untuk memaki hamun siapa. Bagi saya cuma jangan permainkan kehidupan rakyat. Sebab kita faham suasana kesan daripada serangan COVID-19, ekonomi merudum. Itu kita cukup faham. Saya amat mengerti. Tapi apa tindakan kamu? Selain daripada kamu menubuhkan begitu banyak kementerian, menteri timbalan menteri ada 70 orang. Adakah ada pengumuman nak dipotong gaji? Kadang-kadang pemimpin di negeri New Zealand itu, dia kafir tu. Dia boleh memotong gaji pegawai dia, menteri dia. Dia sendiri kalau ada tetamu daripada negara luar datang, dia sendiri walaupun dia perempuan, punya lesen, dia bawa kereta, ambil ke airport. Dia tak gunakan servis pemandu dia. Itu seorang Perdana Menteri yang punya kekuatan jiwa dia pada rakyat supaya Turki bebas daripada COVID-19. Dia minta supaya semua rakyat dia tu jangan tinggal sembahyang. Dan dia mengeluarkan bantuan 1,500 pound, 1,500 US dollar. Dia beri. Soalnya kamu nak keluarkan duit ni, saya rasa tak ada sebab lah tak boleh. Dia punya tagat ataupun dia punya jaminannya adalah sijil simpanan wang simpanan pekerja tu boleh letak kat situ sebagai cagaran. Apakah kerajaan tak boleh berunding dengan bank? Okeylah kenakan 2% ke, 1% ke, 2% ke, tapi sijil simpanan pekerja itu, dia punya akaun itu disahkan oleh simpanan pekerja, boleh. Bolehlah juga rakyat minta. Sebab ini soal nak sambung hidup. Ini soal nak sambung kehidupan. Bukan untuk kesenangan, kemewahan. Tidak. Tak, maaf, saya minum dulu. Sakit tekak. Walkman, bajet hancing. Syam. Datuk, saya tak maulah maki hamun ya. PM langsung tidak pedulikan kesusahan rakyat. Kejam. Fazil Yub, Datuk saya kau takut sekarang tak jawatan. Memang kadang begitulah, saya akan jumpa. Kalau saya jumpa dia, memang saya akan tekan dia. Sebab ini kenyataan beliau. Ini masalahnya saya bersetuju lah. Saudara Mat Syed Rahmat, air sinar dah jadi air gelap. Ini bukan air sinar air gelap. Air khulus ilet. Pocik ilet. Tak ada nombor randri. Saya tak tahulah. Saya rasa dalam keadaan begini, rasa tak juga saya berhubung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tanya dengan dia. Orang keadilan, saya ingat orang keadilan ni kalau berjumpa dia pada maki apa semua dekat parlimen nanti, saya akan berhubung. Mungkin malam ni saya nak tanyalah apa ceritanya. Sebab mereka juga adalah ahli parlimen, tapi saya tak akan berhubung lah dengan orang DAP. Dah pergi Bank Alliance mohon moratorium tapi staff kata tak boleh. Ini masalah ni. Mustafa Ilyas bukan bangang bongok. Kena tunggu bosku buat plan lain. Sebab bosku cakap dia ada cara nak tolong. Saya cuba berhubung dengan bosku tak dapat. Jadi betul ke data rakyat bukan meminta kesenangan tapi prihatin kepada rakyat. Berkali-kali saya katakan kita bukan minta nak senang sekarang. Sebab kita faham Tan Sri Muhyiddin, jemaah menteri dia kena faham bahawa rakyat cukup faham kedudukan ekonomi kita yang merudum. Semua dunia dan rakyat tak pernah meletakkan kesalahan pada kerajaan, tak ada. Rakyat berlapang dada menerima. Ini adalah dugaan daripada Allah SWT bahawa negara kita juga adalah turut terserang kesan daripada COVID-19. Okey, kita terima. Dunia juga mengalami kemurungan yang amat sangat. Kilang-kilang tak boleh beroperasi, melainkan macam air glove apa itu lain. Jadi lepas ni kita tak payah mencarum lagi duit kita. Dia bukan soal tak boleh mencarum dengan syarat. Kalau kaum syarikat itu tidak mencarum daripada EPF,
Kepulauan Suara bekerja, maka syarikat itu akan digantung lesennya. Ada tindakan. Saya berkeyakinan dari awal dulu, ada siapa memberi pandangan pada saya kata benda ni sukar. Sebab Kepulauan Suara bekerja ni adalah dia punya akta-akta tertentu. Pada waktu itu, keyakinan saya kerajaan akan membantu. Tapi sekarang ternyata kerajaan tidak membantu. Pimpinan kerajaan hari ini tidak memikirkan sebab apa yang dalam bajet itu cuma boleh dapat bulan Januari. Kita kata the immediate, dalam keadaan darurat. Sebenarnya ini darurat ekonomi rakyat. Ini darurat ekonomi rakyat. Rakyat tak ada duit. Sebab kilang-kilang ditutup, pekerjaan tak ada. Gaji tak ada. Orang nak meniaga tak boleh. Kedai-kedai sepi. Malap semalap-malapnya. Boleh dikatakan siapa meniaga, ruyuk dalam keadaan sekarang ni. Jadi dalam keadaan sebegini, seharusnya pimpinan memikirkan macam mana nak selesaikan masalah ini. Ini yang saya tuntut. Kalaulah, okey kita katakan bahawa mungkinlah mereka yang berada di Kepulauan Semayang Pekerja ini, dia kata mengikut akta ini tak boleh, akta itu tak boleh. Pindahlah. Yang tak boleh dipindah dalam hidup kita ini satu saja, iaitu ayat suci Al-Quran. Lain daripada itu kau boleh pindahlah. Tak usah nak layak buruk dengan rakyat. Nanti rakyat akan menghukum kamu. Tapi soal sekarang ni, rakyat pula tak tahu mana. Ini tanya ni. Nak harapkan wakil rakyat daripada Barisan Nasional pun, mereka yang jadi ahli parlimen, jadi menteri, takkan tak boleh bersuara dalam kabinet. Ramai. Apakah ini pencaturan politik yang mahu turut untuk menjebak ataupun mengheret pimpinan Barisan Nasional UMNO untuk dilihat hodoh rakyat? Mungkin. Ini politik ni saya kena ingat macam-macam pencaturan mereka. Dan mereka nak dilihat baik. Nak lihat baik macam mana sekarang? Sebab mereka cuma ada 6 kursi saja. Jangan lupa, mungkin begitu. Jadi akhirnya ini menimbulkan pelbagai persepsi. Saya fikir mudah saja kalau kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin benar-benar ikhlas, suci hati untuk rakyat. Dia boleh meminda macam-macam. You berada di anjung kuasa. You are at the edge of the powerful situation. Arah saja berpegawai akan buat. Macam mana Datuk Seri Najib kata lah, kalau saya dah buang dah, dia kata. Take it or leave it. Itu kenyataan Datuk Seri Najib. Apakah besok akan ada satu usul tergempar? Saya mengharap besok akan ada usul tergempar yang boleh dibawa oleh ahli parlimen. Kerana ini menyangkupi masalah rakyat. Terpulanglah pula pada speaker. Nak luluskan tidak. Satu usul perlu dibawa. Sebab pertama sekali, kerajaan sudah memungkiri janji mereka. They already promise. Semua rakyat satu Malaysia, satu dunia tahu, dengar bahawa Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan mengumumkan permintaan yang dituntut oleh UMNO Barisan Nasional akan ditunaikan. Rakyat boleh dapat 10,000 one off. Itu ada dalam speech sewaktu pembentangan bajet. Tapi hari ini tidak berlaku. Artinya satu pembohongan, satu penghinaan terhadap parlimen. Saya cuba nak cari balik dia punya speech tu. Ini boleh mislead parlimen. Hanya kerana untuk mendapatkan mendapatkan sokongan bajet ini, maka kamu menipu. Tak boleh. Cukuplah semalam kemarin heboh pasal menipu dari segi undian. Apakah hari ini kita nak gelarkan sekarang ni Kerajaan Perikatan Nasional ni penipu negara? Ini rakyat tengah, saya yakinlah dalam keadaan sekarang ni saya minta teman-teman bercakaplah, berbahasalah dengan sebaik mungkin. Kalau ibu-ibu yang mendengar siaran saya ini, janganlah bercakap kasar pada suami anda. Saya rasa suami anda cukup terganggu emosinya. Janganlah diturutkan perasaan anda untuk melampiaskan perasaan anda juga. Kerana ini menuntut masalah yang lain pula yang akan timbul. Jadi kalau kita dengan kawan-kawan, tolong jangan persendakan mereka. Kita jangan sekali-kali mempersendakan kemiskinan rakyat. Mereka bukan nak jadi miskin, tetapi keadaan. Saya ramai kawan-kawan saya. Tadi pun saya berhubung telefon minum, dah pernah sempat tadi minum, dah pukul 11 tengah hari tadi.
Semuanya dulu punya wang juta-juta, sekarang ni nak bayar untuk apa duit teh. Kita ada 3-4 orang, nak bayar pun tertunggu-tunggu. Mana saya faham. Tapi ada yang ada pencen tu dia kata okey lah, dia bayarlah. Itu bagi yang berpencen. Bagaimana yang tak ada pendapatan? Tak ada pendapatan. Nak buat macam mana? It's zero income. Tunggu. Dan mereka sekarang ni jadi pengemis. Jumpa kawan-kawan minta tolonglah untuk nak beli susu anak dan sebagainya. Nur Syamsiah, I hate Midin. Ini bukan soal we hate. Ini bukan lagi soal kebencian pada kita. Ini soal sekarang ni macam mana nak survive. Kita harus memikirkan how to survive for the next another 2 months. Macam mana kita nak meneruskan kelangsungan kehidupan kita untuk tempoh 2 bulan ini. Kerana selepas 2 bulan ni baru boleh dapat keluar. Walaupun orang kata tak dapat habis, tak apalah, dapat 5,000 pun 5,000 lah, dapat 300. Tapi kelangsungan itu, siapa nak bagi kita berhutang? Dalam keadaan sekarang ni, apakah kumpulan wang simpanan pekerja boleh memberi jaminan? Bagi jaminan, apa salahnya untuk mereka beli barang makanan? Pun tak fikir juga. Buatkan kupon ke apa ke, bukan tak boleh. Mesti ada satu mekanisme. Jangan hanya kerana dia mengeluarkan kenyataan begitu saja. Apa yang dikeluarkan oleh kumpulan simpanan pekerja sebagai satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Melepas tangan, okey, kita akan mula daripada Disember, 21 Disember. Yang lain apa semua kita keluar, masih ada tinggal lagi RM1 dalam akaun. Itu kenyataan biasa. Tapi bila dia kata boleh memulakan permohonan pada 21 Disember, 3 minggu baru nak memohon. Ini suatu kenyataan tak bertanggungjawab. Sepatutnya dengan ini kita buka sekarang. Kenapa tidak berlaku begitu? Dan bayaran hanya berlaku pada pertengahan bulan Januari. Ini yang saya katakan satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab. Bukan hanya menghampakan. Ini soalnya boleh merosakkan kehidupan rakyat. Kehidupan keamanan, keharmonian rakyat hidup berumah tangga. Anak-anak nak makan. Suami isteri nak makan. Kesan daripada itu, akhirnya mereka merosakkan keharmonian negara. Dan kadang sekarang ni mungkin dia pergi kedai ke apa semua tu nak pinjam apa. Toke-toke kedai-kedai luar ada wang, mula bergaduh. Maka akhirnya wujud racial tensions. Kita mewujudkan. Apalah salahnya kalau kumpulan wang simpanan pekerja memikirkan, kalau tidak pun Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tidak boleh memikirkan bagaimana kerajaan memberi jaminan. Bukan kerajaan jaminan duit kerajaan, tidak. Berdasarkan kepada simpanan mereka dalam simpanan wang simpanan pekerja, bahawa ini boleh ambil hutang dengan kedai. Boleh juga boleh beli beras. Sekarang ni nak beli beras macam mana? Persoalan sekarang ni macam mana nak beli beras dalam tempoh 2 bulan. Kerana yang tak bekerja tu dah masuk bulan ke berapa. Kita COVID sekarang ni, pimpinan daripada ni Kerajaan Perikatan Nasional dah 8 bulan. Rakyat tak ada pendapatan 8 bulan dah. Berlarutan. Macam saya katakan, masuk kedai kopi pun, hutang kedai kopi pun lagi. Bukan sikit ni masalah ni. Usahakan nak perjalanan, tak payah COVID lah, orang duduk rumah dah sekarang ni. Tak payah keluar pun perintah larangan. Malahan mereka sanggup keluar sekarang. Nak hidup, nak survive. Mungkin di kawasan luar bandar, mungkin pergi masuk ladang kelapa orang ataupun ladang pisang orang. Akhirnya kamu menggalakkan rakyat untuk mencuri. Ini keadaan yang tak saya rasa pihak Kementerian Dalam Negeri harus mempertingkatkan kawalan. Sebab sekarang ni bila rakyat dah putus asa. Terus yang saya katakan bahawa teman-teman saya yang tidak punya pendapatan, mereka sudah berputus asa untuk meneruskan kehidupan. Kerana nak tunggu 2 bulan lagi. Mana ada jaminan tempat mereka boleh dapat wang ataupun mendapat beli barangan. Kita nak bantu macam mana? Saya tak tahulah. Saya juga terkesan. Semua orang terkesan. Saya nak keluarkan semua duit KPSS saya Datuk. Saya nak simpan sendiri bawah bantal. Saudara, itu kalau saudara buat dulu. PN cakap tak sempat bikin Saudara Rahim. Ini bukan cakap saya, Saudara Rahim. Saya bersetuju dengan pandangan saudara. Saya Saudara Fazil, maaflah kalau terlebih komen.
Bukannya saya komen dengan kebencian. Saya hendak menjelaskan keadaan supaya pimpinan. Saya berkeyakinan kalau mereka dah hack saya punya line ini, saya berkeyakinan mungkin mereka juga mendengar. Saya amat yakin mereka mendengar. Cuma kita appeal. Kita mohon, dengarlah jeritan rakyat. Dengarlah denyut nadi rakyat. Bukan rakyat minta lagi, rakyat nak meneruskan kelangsungan kehidupan. Bukan nak hidup senang lenang, bukan nak buat kenduri. Tak payah kenduri kendara, tak payah. Yang rakyat nak denyut nadi. Patutnya sekarang ni tambah pula dengan banjir. Mungkin dulu adalah wakil rakyat turun bagi beras kampit, 2 kampit, apa yang Tengku Adnan buat di Putrajaya. Dia bagi satu package tu, ada tepung, ada gula, ada beras. Itu untuk bulan lepas. Ni bulan ni macam mana? Itu bagi warga di Putrajaya. Bagaimana kawasan lain? Putrajaya okeylah, pengundi lebih kurang 30,000 orang. Bagaimana yang pengundinya ada sejumlah 100,000 lebih? Kalau gini keadaannya, saya kata saya nampak Datuk Seri Ibrahim petik saja, semua akan menurut. Apakah soalnya sekarang ni kita ketepikan soal politik? Saya banyak benda nak ulah pasal politik hari ni. Tak jadilah saya. Bila saya cerita macam ni, saya dah berpeluh ni. Muka naik merah. Saya pun tak nak bercakap lagi pasal e-commerce. Cuma saya harap gunakan e-commerce ni kalau saudara yang masih ada nak berniaga. Tapi nak berniaga kat siapa? Siapa nak beli? Masalah sekarang ni, siapa ada duit? Ni 2 bulan saudara. Kalau saudara punya simpanan, mungkinlah ada buah bantal ke, mungkinlah dalam tu ada selit-selit sana selit sini. Berhati-hati. Dalam tempoh 2 bulan nak tunggu ni, itu pun bukan dapat sepenuhnya. Melainkan kalau saudara ada dalam kumpulan semalam kerja lebih daripada 100,000, okeylah. Tapi kalau kurang daripada itu, kalau saudara punya simpanan lebih kurang 9,000, boleh dapat keluar 8,900. Itu pun bukan dapat 8,900 one off, tidak. Cuma dapat RM5,000. Hanya RM5,000. Tak apalah. Kalau dapat RM5,000 pun orang kata jadilah. Tak dapat ikan loban, tak dapat ikan pari, tak dapat ikan kurau, dapat ikan bilih lah, ikan kembung lah. Janji aku nak hidup. Tak dapat nak beli sawi, tak dapat nak beli sayur, tak dapat nak beli bayam, tak apalah, pucuk paku pakis pun carilah. Mungkin musim hujan ni carilah cendawan. Tapi apakah nak bagi rakyat berterusan begini? Persoalannya, mestikah warga bangsa saya, kita warga bangsa yang cinta damai. Saya tidak mahu rakyat untuk bangkit menentang dan sebagainya. Jangan. Sebab itu saya kata kalau cuba orang memikat kita, mungkin mereka tidak bertanggungjawab, jom kita Kuala Lumpur, kita serang APF. Jangan. Don't waste your time, don't waste your money. Sebab kalau saudara datang, mungkin saudara daripada Kedah, nak datang, konon nak tunjuk unjuk rasa, nak buat macam iSearch itu hari. Tak usah. Sebab siapa nak bayar tambang? Lebih baiklah tambang RM50 itu digunakan untuk beli beras anak bini. Sebab kita punya bangang punya pemimpin yang tak fikir. Kita memikirkan mereka. Mereka langsung tidak memikirkan kita. Saya tidak dapat menerima keadaan pemimpin hari ini. Saya tak boleh bercakap hari ini. Saya minta maaf. Besoklah kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Berdoa. Moga Allah menurunkan bala kepada mereka dan membela kita. Sekian, terima kasih.